Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Sihat semua Ah, mangan. Yes. Oro. Oro, okey. Nanti lepas isyak makan. Ah. Baik, sebelum kita mulakan majlis, kita sedekahkan dulu Fatihah kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada kalangan orang-orang yang akan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga insya-Allah. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi ashabihi wa azwaji wa ahli baiti mutahhirin sayyidina Fatimah Zahra Hasan wa Husain wa Ali Murtada wa jami'i sadatina Ali wa Ba'alawi wa ila ruhi sahibi hadzal kitab al-Imam الحبيب سعد العدروس أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, tuan-tuan, kita sampai mana dah? 2. Mengangkat tangan ketika berkunut. Betul. Baik. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bil ulumi fid dharain amin. 237, sunnah yang ke-237. Mengangkat tangan ketika berkunut. Baik. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut adalah sunnah ab'ad. Sunnah yang mana menyerupai kepada hukum ataupun rukun, maka oleh yang demikian orang yang meninggalkan kunut disunnahkan baginya untuk sujud sahwi. Baik. Persoalannya sekarang, mengangkat tangan ketika kunut, sunnah ataupun bagaimana? Sebagai contoh, kita pergi ke Haramil Makki. Sampai di haram, sembahyang subuh, imam ketika i'tidal, imam tu lamakan sedikit. Jadi kita tengok semua orang tak angkat tangan, kita pun tak angkat tangan. Tapi kita baca kunut, tak angkat tangan. Boleh ke tak boleh? Sah salat ke tak sah salat? Sah salat. Sah salat Baik. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shalla al-ghadata rafa'a yadayhi yad'u alaihim, yani 'ala alladhina qataluhum. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengerjakan solat subuh,
Beliau akan mengangkat tangan sambil mendoakan ke atas mereka yang mengkhianati dan membunuh para qurra di perigi Ma'unah. Hadis rawahul Baihaqi. Baik, jadi tuan-tuan, ada beberapa keadaan di dalam salat untuk kita mengangkat tangan. Cara mengangkat tangan di dalam doa. Ada satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW berdoa selepas sahaja daripada wudu, Nabi akan mengangkat tangan. Sehingga riwayat mengatakan, sahabat kata, aku nampak putihnya ketiaknya Rasulullah SAW. Okey. Ini satu keadaan ketika mana wudu. Baik. Di sini juga ketika mana istisqa, minta hujan, Nabi mengangkat tangan. Kedua. Yang ketiga, kunut nazilah, Nabi akan mengangkat tangan. Baik. Dalam keadaan kita mengangkat tangan ni, ada tangan kita mengangkat gini, ada tangan kita mengangkat gini, ada tangan kita mengangkat gini. Boleh belaka. Boleh? Boleh belaka sebab semuanya ada dalil. Baik. Yang pertama begini, apabila berada dalam hal syadid, keadaan situasi yang sangat memburuk, maka kita mengangkat tangan tu seolah-olah perkara yang kita minta ni sesuatu yang sangat besar. Contohnya gitu. Ayah saya kata kalau nak angkat tangan macam ni saja, jangan jauh besar-besar. Dia kata macam ni. Sebabnya saya tanya kenapa? Dia kata kalau kamu buat begini, kau dapat isteri yang gemuk. Kalau buat macam ni, isteri kurus sikit. Tak tahulah. Ayah saya ceritalah. Baik. Itu tertutup pakai apa tu? Oh. Elektronik sekarang Masya Allah. Niat je. Baik. 238. Sunat. Tak angkat tangan pun boleh, tak ada masalah. Dibukakan tapak tangan, jari-jari ketika membaca doa kunut. Itu satu. Dalam hadis satu Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta yura bayadu ibtayhi. Aku pernah melihat Nabi SAW mengangkat tangan beliau ketika berdoa sehingga ternampak akan keputihan ketiak Asy-Syarif Nabi Muhammad SAW. Baik. 239. Dijadikan tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Kiblat mana? Kiblat depan. Jadi kita mengangkat. Jadi kita doa kunut. Habis macam mana ni? Dijadikan tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi mana kiblat? Tuan-tuan, bezakan, kena bezakan. Setiap satu ni detail. Jadi solat kiblat kita kat mana? Betul? Okay. Doa kiblat kita langit. Jadi sekarang ni kita cerita pasal apa? Pasal doa. Kunut, betul? Jadi bila kita cerita pasal doa, maka kiblat kita adalah jangan atas langit. Langit itulah
Jadi gini. Paling-paling pun sini gini sikit lah. Okey lah. Baik. Melihat ketapak tangan ketika mengangkat tangan. Melihat ketapak tangan ketika mengangkat tangan. Ada setengah orang, dia berdoa begini. Siapa kunut doa dia begini? Semua tak mengaku. Biasa kunut macam mana? Macam ni. Oh, dapatlah isteri gemuk. Sedang. Jadi sedang sikit. Okey. Tak, bukan. Pasal mak saya gemuk. Jadi ayah kata dia selalu doa macam ni. Jadi lepas tu dia doa macam ni. Wallahu a'lam. Baik. Melihat ketapak tangan ketika mengangkat tangan. Baik. Kita ketika mana kita berdiri, kita disunnahkan bagi orang yang salat, kita menghadap ke arah tempat sujud. Betul? Itu sunnahnya. Tetapi apabila tangan kita sudah menghadang pandangan mata kita daripada melihat tempat sujud, maka ketika itu orang yang merapatkan tangannya memandang ke tapak tangan. Orang yang merenggangkan memandang jangan di tapak tangan, payah kang. Mata tu kena pusing macam tu. Untuk lihat tapak tangan ni kan, payah. Tengok di tempat sujud. Baik. Melihat ketapak tangan ketika mengangkat tangan kerana kesusahan memandang ke tempat sujud. Ini bagi mereka yang merapatkan tangan ketika berdoa seperti yang terdapat di dalam fatwa Imamul Ramli. Baik. Rapatkan kedua tangan ketika berkunut. Berkata Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar bahawa boleh bagi orang yang membaca doa kunut memilih sama ada ingin merapatkan kedua tapak tangan ataupun merenggangkan kedua tapak tangan, tengok kepada saiz isteri. Saya main-main je, saya gelak-gelak je. Janganlah pula ambil hati pakcik, relax-relax. Baik. Yang ke-242. Membalikkan tapak tangan ketika sampai wakina syarra ma qadait. Ini jarang dah kita buat. Dulu saya tengok kecil-kecil dulu, semua pakcik-pakcik dia kan. Betul tak? Tapi sekarang semua tak ada dah kan? Siapa kata bidah? Berkata Syekh Syamsuddin Ar-Ramli, sunnah membalikkan tapak tangan ketika sampai kepada perkataan wakina syarra ma qadait, manakala ayah beliau sendiri, iaitu kepada Syekh Syamsuddin tadi, ayah dia Syekh Syihabuddin Ar-Ramli di dalam fatwa menyebutkan bahawa tidak sunnah membalikkan tapak tangan kerana pergerakan ini tidak dituntut di dalam salat. Tak ada pun orang kata bid'ah. Cuma cerita dia boleh ataupun tak boleh. Baik. Ini dikirakan tafaul, menolak. Sebagai contohlah. Apa tu? Allahumma inna na'udzubika min su'il qada wa syamatatil a'da. Wa sayyi'il asqam. Kita tolak macam ni. Tu boleh tak?
Kalau dalam di luar solat lah. Kalau di dalam solat kita buat macam ni, batal solat sebab pergerakan. Pandai pakcik, Masya Allah. Ustaz sekarang ni. Baik. Jadi sunnah untuk kita menebalikkan tangan pada semua keadaan. Pada semua keadaan yang kita doa kepada kejahatan untuk orang lain ataupun doa untuk dihilangkan fitnah, hilangkan musibah, hilangkan bala dan sebagainya, kita boleh terbalikkan tangan. Ni dia. Imam menguatkan 243. Imam menguatkan suara ketika membaca kunut. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yad'uwa ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ar-ruku'. فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. Kemudian membaca doa yajharu bidzalika, dibaca dengan kuat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Maka sunnah bagi imam untuk membaca dengan kuat. Nak baca kuat ni sampai bila? Dia kata makmum mengaminkan di dalam bacaan doa kunut. Makmum mengaminkan di dalam bacaan doa kunut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i wa salati subhi fi duburi kulli salatin idza qala sami'a Allahu liman hamidah min ar-rak'atil akhirah yad'u 'ala al-ahya'i min bani Sulaim 'ala rajulin 'ala ri'lin wa zakwan wa usayyatin wa yu'amminu man khalfahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut selama sebulan berturut-turut pada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, salat subuh. Selepas menyebut sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang terakhir, baginda akan mendoakan kabilah-kabilah Bani Sulaim daripada kaum Ri'lin, daripada kaum Zakwan dan Usayyah, dan para mukmin makmum mengaminkan di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil mengatakan amin yang dibaca oleh makmum itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makmum mengaminkan di dalam bacaan doa kunut. Okey, 246. Makmum mengaminkan ketika selawat dan salam ke atas Rasulullah. Apabila al-imam membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Tu selawat yang terakhir tu, maka makmum disunahkan untuk membaca amin. Paling sempurna ialah makmum mengikuti bacaan doa kunut bersama dengan imam, kemudian mengaminkannya. Di sini saya letakkan makmum menyebut amin pada 5 perkataan awal di dalam kunut. Kemudian di dalam walait wala ya'izzu man adait,
تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. Ya, dia terbalik pula. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang ujung tu amin, dari lima-lima ni pun amin. Makmum menyebut amin pada 5 perkataan awal di dalam kunut. Kemudian di dalam wala fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Okey. Dibaca seiring bersama dengan imam secara perlahan. Maksudnya imam membaca Allahumma hdina fi man hadait. Kita pun baca. Jangan pula jadi macam apa? Takbir hari raya. Imam baca satu, baru kita baca satu. Imam baca yang kedua, kita baca kedua. Jangan. Serentak sekali. Amin pun sekali. Baik. 250. Paling sempurna. Okey. Imam dan makmum bersama-sama membaca pujian kepada Allah pada bacaan innaka taqdi wala yuqda alaik. Okey, di sini ada satu riwayat. Saya mula-mula saya sampai kat Mesir, saya terkejut. Sebab di Mesir Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنك تقضي ولا يقضى عليك نشهد فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت فإنه لا يذل من واليت الله ولا يعز من عاديت الله تباركت ربنا وتعاليت الله نستغفرك ونتوب إليك نستغفر الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Jadi dia punya bacaan lain sedikit pada fa'innaka taqdi ni berbeza sikit. Ada kalau kita Malaysia kita semua amin. Kalau di negara Arab mereka akan tukar sikit. Amin 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 amin. Nashhad Allah Allah Astaghfirullah. Gitu. Membaca dengan perlahan supaya tidak mendatangkan kekacauan kepada mereka yang berada di sebelahnya, bagi makmum lah. Makmum membaca kunut secara perlahan jika tidak mendengar imam membacanya. Contoh makmum tu 10 km belakang. Contohlah. Imam dekat sini. Imam ni surau ni punya mikrofon boleh sampai 500 meter. Dia dekat 10 km ujung belakang tu. Jadi dia baca secara perlahan. Baik. 250 makmum membaca dah. 251 membaca kunut nazilah pada setiap waktu salat. Ini hadis yang kita baca tadi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran fi salawati kulliha adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama 1 bulan pada semua solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Okey. Dilakukan baik.
Yang ini hadis yang 251 ni membaca kunut nazilah pada setiap waktu salat ni hanya berlaku apabila ada musibah. Dan musibah tu habis maka kunut nazilah pun habis. Seperti baru ni kan 2 tahun kita buat kunut nazilah untuk COVID apa sebagainya kan. Maka dah habis COVID maka habislah gitu. Sekarang ni kena buat lagi apa? Kunut nazilah ni. Sebab sekarang ni gempa bumi sana, gempa bumi sini, gempa bumi sana, gempa bumi sini. Banjir sana, banjir sini kan. Ha. Baik. Dilakukan, kunut ni dilakukan pada i'tidal rakaat terakhir setiap waktu. Pada subuh, pada rakaat yang kedua. Maghrib, pada rakaat yang ketiga. Zuhur, asar, isyak, pada rakaat yang keempat. Itu dia. 252. Mana 252? Hmm? 257. 253. 251. Tak ada pula mana dia punya. Tak apalah. Membaca doa kunut subuh kemudian membaca doa tolak balak. Baik. Sekarang ni contohlah ada pada subuh. Pada waktu subuh. Kita nak terus tak? Boleh tak kita baca terus? Allahumma inna na'udzubika min su'il qada. Kita tak ada nak baca Allahumma hadina fi man hadait, tak ada. Kita terus Allahumma inna na'udzubika min su'il qada wa sayyi'il asqam. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kemudian kita tidak perlu tak kita sujud sawi ataupun tidak perlu sujud sawi? Yang ni sebenarnya dia tinggi sikit. Kitab dia sebenarnya tinggi lagi. Tak apa saya cerita. Nas di dalam kunut adalah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait dan sebagainya lah sampai habis. Di dalam situ ada banyak abad. Ada 20 abad. Kalimah itu mempunyai abad itu sendiri. Selawat, salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli, kepada ashab. Kesemua tu adalah abad. Bila abad tinggal sujud sahwi. Apabila kita buang Allahumma hdina fi man hadait, kita buang Allahumma hdina fi man hadait, kita gantikan Allahumma inna na'udzubika min su'il qada. Allahumma inna nas'aluka min sayyi'il asqam. Kita buang Allahumma hdina. Kita boleh tak cover balik semua abad-abad yang ada pada Allahumma hdina itu kita masukkan dekat sini? Kalau boleh kita masukkan, teruskan. Kalau tak boleh kita masukkan, baca dulu Allahumma hdina fi man hadait. Baik. Itu untuk subuh. Baik. Kalau sekira mana lain daripada subuh, zuhur, 2 tahun ketika mana kita dalam PKP, siapa jadi imam zuhur dekat sini? Ataupun maghrib dan isyak? Ada buat kunut tak? Ada kunut ke tak ada? Ada kunut Allahumma hadina fi man hadait kan? Ataupun terus kepada doa? Tak ada. Allahumma hadina tak ada.
Ialah Allahumma hadina fiman hadait, kemudian sambung dengan doa. Okay. Ada tak kita yang tidak Allahumma hadina fiman hadait terus doa? Tak ada. Mesti Allahumma hadina fiman hadait. Ataupun macam mana? Dia boleh dua-dua keadaan. Untuk selain daripada subuh. Selain daripada subuh kita buat zuhur, asar, maghrib, isyak tu, kita boleh dua-dua keadaan. Sama ada kita mulakan dengan Allahumma hadina fiman hadait, ataupun kita nak mulakan dengan terus dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inna na'udzubika min su'il qada wa syamatatil a'da. Ikutlah. Boleh. Kedua-duanya boleh. Baik. Membaca doa kunut subuh kemudian membaca doa tolak balak. Disebutkan bahawa di dalam kunut tidak ditentukan doa yang khusus, bahkan jikalau ingin membaca doa yang lain juga boleh. Akan tetapi membaca doa yang warid dari Rasulullah SAW serta para sahabat, beliau adalah terlebih afdal. Membalikkan tapak tangan ketika memohon doa, memohon tolak balak dan sebagainya. Tadi kita dah cerita pasal membalikkan tangan kan? Membalikkan tapak tangan ketika sampai kepada wakina syarra ma qadait. Yang ini membalikkan tapak tangan ketika memohon tolak balak dan sebagainya. Okey, boleh. Baik. Di dalam kitab Al-Imamur Rifa'i, disunnahkan bagi mereka yang meminta tolak balak menjadikan belakang tangannya menghadap ke langit dan sebaliknya menghadap ke wajahnya. Macam ni. Macam mana boleh menghadap ke wajah? Menjadikan belakang tangannya menghadap ke langit dan sebaliknya menghadap ke wajah. Betul lah. Dan sebaliknya maksudnya minta doa yang baik menghadap ke wajah. Tu betul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama'. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa meminta hujan, maka beliau menjadikan belakang tapak tangannya menghadap ke arah langit. Belakang tapak tangan, zahri kaif, zahar. Salah ni. Bukan belakang. Tapak tangan menghadap ke langit. Hadis riwayat Muslim. Kemudian membaca doa yang warid di dalam solat istisqa jika balak yang ditimpa terlalu dahsyat seperti kemarau yang panjang dan sebagainya. Apakah doa istisqa? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفناه وإجابتك في سقيانا وساعة في رزقنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. Maka ini hadis datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan doa istisqa. Jadi hadis yang pertama, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahur rabbus samawati wa rabbul arsyil azim, ini doa untuk sekira mana kita mempunyai hajat biasa. Dalam doa, ya la ilaha illallah rabbul arsh, la ilaha illallahul halimul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyis samawati wa rabbul arsyil azim. Ini doa yang diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada musibah yang menimpa kecil. Kalau musibah besar, maka baca doa yang panjang, doa istisqa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara para ulama, mereka potong panjang sangat ni, potong. Mereka ambil sikit je. Mereka ambil Allahumma askina ghaithan mughithan hani'an mari'an ghadaqan mujallalan sahan aman tabaqan daiman. Allahumma askina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Itu je. Potong, nak ambil potong pun boleh, nak panjang pun boleh, tak ada masalah. Baik. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Pemurah, Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan yang mempunyai arasy yang besar. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami amal-amal yang baik di dunia dan di akhirat. Amal-amal. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan amal-amal. Kebaikan. Dan yang baik. Dan selamatkan kami dari azab api neraka. Wahai kaumku, mintalah keampunan dari Tuhan kamu. Sesungguhnya dialah Allah Maha Penerima keampunan. Allah telah mendatangkan hujan dari langit bertali arus sebagai kelebihan mereka yang meminta keampunan kepadanya. Ya Allah, kamu telah memerintahkan kepada kami untuk berdoa dan kamu menjamin akan penerimaan doa tersebut. Oleh yang demikian, kami telah berdoa kepada Engkau, ya Allah. Maka terimalah doa kami seperti mana janji Engkau kepada kami. Ya Allah, kurniakanlah keampunan kepada kami atas dosa yang telah kami lakukan. Dengan jawapan turunnya hujan dan murahkan rezeki kami. Ya Allah, berikan kami hujan yang melimpah, yang menenangkan, yang indah, yang indah, yang mengerikan. Astagfirullahaladzim, macam mana ni? Yang melimpah secara terus menerus. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, kami meminta keampunan darimu. Sesungguhnya Engkau adalah
yang memberi keampunan, maka turunkanlah hujan kepada kami secara berterusan. Ini doa ni pun kita boleh baca selepas daripada doa kunut. Ha. Baik, 256. Dah isyak ke belum? Membaca kunut pada i'tidal salat witir selepas tarawih 15 hari daripada Ramadan. Maka di situ juga disunnahkan untuk membaca kunut. Maka di sini hari ini kita dah dapat didapat hadis berkenaan dengan mengangkat tangan, keadaan mengangkat tangan, bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kunut, bagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa meminta tolak balak, dan bacaan amin bagi makmum untuk doa-doa kunutnya imam tadi. Itulah sedikit sebanyak yang kita dapat pada malam yang mubarak ini. Jadi kita tak boleh nak panjang-panjang tuan-tuan, sebab selepas ni kita ada tahlil arwah. Betul? Baik, kita buka soalan. InsyaAllah. Hmm. Dia macam ni. Dia ada dua keadaan. Satu sembahyang subuh, qada. Satu lagi sembahyang duha berkunut. Sembahyang apa? Duha berkunut. Maksud dia apa? Dia dah sampai bangun sedar-sedar pukul 8 pagi. Sedar-sedar pukul 8 pagi. Dia tengok orang semua. Tapi ramai pula orang, dia pun sembahyanglah duha 2 rakaat. Tapi ada kunut, sembahyang subuh qada. Jadi namalah dia duha berkunut. Jadi kunut sunnah pada semua keadaan walaupun qada. Terdengar azan.
Iman adalah mutiara. Saya suara tak sedap. Cuba pakcik nyanyi sikit. Kenapa dia kata iman tu mutiara? Sebab mutiara ni pemberian Allah. Semua ke apa? Yang keluarkan mutiara tu binatang apa? Oyster tu kan? Tiram. Tiram tu, semua tiram ada mutiara ke? Tak kan? Ada tiram yang kosong, ada tiram yang ada mutiara. Jadi pemberian Allah. Jadi iman ni pemberian Allah. Apa dia? Yang berupa kepercayaan kita. Yang berupa kepercayaan. Sebab apa Tuan sembahyang? Saya percaya Allah Ta'ala hantar wahyu kepada Nabi SAW. Wahyu tadi mengatakan untuk orang Islam melakukan salat. Ini kepercayaan saya. Okey. Takwa ni apa? Takwa ni adalah sesuatu untuk prevent, menjaga, mengemaskini, mencantikkan iman tadi. Boleh faham? Sebagai contoh, iman. Ada iman, tapi tak sembahyang. Jadi dia dah menggoyang-goyangkan iman. Iman tu pemberian Allah. Tapi apabila dia tidak jaga, dia tidak asah, pisau tak asah, muka tak make up, apa sebagainya kan. Bila tu jadi iman tu makin lama makin lemah. Kepercayaan kita pun dah bergoyang. Apa dia? Takwa tak ada. Sebab pekerjaan yang mengemaskan, yang membersihkan, yang menambahkan, yang mengaktifkan semua ni adalah takwa. Faham? Dah settle masalah. Tak payah susah. Senang saya bagi. Jadi takwa iman benda yang berada dalam. Takwa adalah benda yang berada di zahir. Untuk mengaktifkan iman, untuk menjaga iman, untuk mengekalkan iman pada kondisi yang cantik adalah takwa. Itu dia. Baik, ada soalan lain? Tak ada soalan. Tak ada soalan, kita akhir dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا
مع أهل القطر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل كرام شرفاء، وعلى الصحب مصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.